Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yasir umurana wa la tu'asib wa tamim bi khair. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Dan saya kasih samaah Tuan Imam Bilal dan semua kaki tangan masjid, pengerusi serta semua ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dilapangkan masa dan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berada dalam Jilsatul Ilm. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana kita sempat menunaikan ibadat Ramadan, dan mudah-mudahan ibadat Ramadan selama sebulan itu Allah Ta'ala terima dengan sebaik-baik penerimaan. Supaya kemenangan yang kita raikan merupakan kemenangan orang yang menang, bukan kemenangan yang sekadar diraikan oleh orang yang kalah dan tewas. Dalam keadaan ibadat puasa kita Allah Ta'ala terima dan mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat. Rugi orang yang beraya sambut hari raya sampai sebulan, tapi ibadat puasa Allah Ta'ala tak terima. Pasal itulah hari raya ni disebut Yaumul Aid wal Faizin. Yaumul Aid ialah hari raya, wal Faizin hari kemenangan. Menang daripada apa? Menang daripada godaan iblis, syaitan, hawa nafsu, sehingga mendorong dirinya duduk dalam tempat yang baik. Kalau masih lagi ikut nafsu, maka ini orang yang rasa menang tapi hakikatnya tewas. Ibadat puasa yang tidak diterima oleh Allah dan tidak mendapat ganjaran. Puasa sama dengan orang je 29 hari, tapi orang lain puasa dapat pahala, kita puasa dapat lapar dahaga. Perabi fitih pula. Pasal apa perabi fitih? Fitih banyak habis bulan Ramadan. Pasal kita makan ni luar biasa bulan Ramadan ni. Bulan lain tak makan yang golek, bulan Ramadan yang golek. Bulan lain tak makan ikan bakar ni, bulan Ramadan selang sehari ikan bakar. Ayam pusing seminggu wajib sekali. Sampai kepala kita pun pening kepala, akhirnya tak mari surah sejak terawih tak setarang dah. Ni banyak. Jadi pitih habis, perut lapar, pahala tak ada. Nabi SAW kata, kamin sa'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju'u wal 'atshu. Orang ni sekadar lapar dahaga saja hak dia boleh selama 29 hari. Pahala tak ada. Kerana itu Abu Bakar menangis. Abu Bakar radhiyallahu an menangis di akhir Ramadan. Orang tanya Abu Bakar, pasal apa Abu Bakar menangis?
Abu Bakar kata, lagu mana aku nak suka? La adri imma qubilat wa imma ruddat. Dalam keadaan saya tak pasti ibadat puasa Ramadan saya Tuhan terima ke tak. Ini para sahabat. Kalau tanya kita ni hak jenis jahil ni, tak ambil berat ibadat Tuhan terima semua. Pasal hawa nafsu kita ajar kita supaya tenang. Syaitan yang ajar kita supaya tenang. Walaupun hakikatnya kita ni muflis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadat kita dengan sebaik-baik ibadat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita melihat hadis yang kedua. Walaupun saya rasa saya dah sebut, tapi kita ulang balik. Pasal kita hak sehari pun tak ingat dah, apa lagi hak sebulan. Hak sebulan, kalau saya tanya hadis mana ni, tuan-tuan tahu kita nak jawab hadis mana, ustaz bacalah dulu, baru ingat. Kalau hak sehari ni, hak sebulan kita tak baca, baik saya, baik tuan-tuan, boleh jadi lupa dah apa yang Nabi SAW pesan. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fa yarji'u ithnan wa yabqa wahid wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun alaih. Nabi kata ada 3 perkara yang akan menghantar orang yang mati. Bila orang mati, dia akan dihantar oleh 3 perkara, iaitu ahli keluarga dia hantar dia ke kubur, harta benda dia hantar dia ke kubur, amalan yang dia buat hantar dia ke kubur. Maka 2 akan balik, yang kekal bersamanya hanya 1. Ahli keluarganya dan hartanya akan balik, amalnya sahaja yang akan temang dalam kubur. Ini tuan, kita gatal orang mati ni, masjid kita tepi kubur. Kita hantar orang mati. Siapa mati? Pak Ik mati contoh, ataupun mati Pak Arung mati, kita pun hantarlah Pak Arung ni. Masa Pak Arung ni, arwah Pak Arung duduk dalam khandanya, Masya Allah, jatuh kubur, anak menangis, bini menangis, waris-waras menangis belaka. Ya ke tak ni? Nangis. Kereta pun beratur ke kubur. Dalam khanda biasa bersama dengan jenazah ni ada apa? Ada apa dalam khanda ni? Batal je sutir. Lepas tu buat turun khanda dalam kubur, batal tinggal ke? Tak. Ambil pulak batal. Tak tinggal dalam tu batal. Dia ambil sekadar tanah buat lapik kepala kita. Ya tak tu? Seburuk-buruk batal pun rawat balik daripada harta kita. Anak kita balik, bini kita balik, lepas tahlil solikah balik anak bini kita. Batal hak duk lapik kepala kita pun rawat balik. Kereta buruk hak atas kita kubur pun balik belaka kereta kita ni. Hak duduk temang kita dalam kubur yang sempit, yang gelap, amal hak kita buat ni. Hak tu apa sungguh ni? Hak tu hak temang kita ni. Hak akan temang kita dalam kubur hak kita semayang ni. Hak tak berapa nak semayang, hak tu lah hak temang kita. Dah kalau tak semayang, siapa nak temang? Amal-amal soleh yang kita buat, yang tu yang akan tenang kita, yang akan temang kita, yang akan peluahkan kubur kita, yang akan terangkan kubur kita. Hak kita baca Quran, kita sedekah,
Kita duduk dalam majlis ilmu, kita iktikaf dalam masjid. Inilah amalan yang akan jadi temang kita selepas daripada kita mati. Duduk dalam kubur, tunggu kita sampai hisab di padang mahsyar. Semayang orang suka ke tak? Orang tak berahi semayang. Baca Quran orang suka ke tak? Orang tak berahi baca Quran. Kalau halaqah Quran ni minta uzur semua. Kalau halaqah jamuan kambing, tak tolak. Tidak tu. Tak tolak jamuan kambing ni. Lepas ni kita ada halaqah Quran. Tengoklah berapa orang tunggu. Kadang-kadang Tok Bilal pun minta uzur juga. Tu imam kena tunggu. Pasal tu imam kepala. Kalau tu imam tak kepala, dengan tu imam tak ada. Susah nak buat benda baik ni. Sedangkan benda baik itulah yang akan kekal dalam kubur, yang akan temang kita dalam kubur yang sempit. Dalam kubur tak ada cahaya. Cahaya yang ada dalam kubur ialah cahaya Al-Quran. Dah kita ni malah baca Quran. Saya bukan malah baca Quran, Ustaz. Saya tak reti baca Quran. Dah sampai bila nak lock tak reti? Dah reti nak kata, Ustaz. Nak baca pun, nak belajar, tua dah. Dah umur berapa? Umur 70 tahun dah, Ustaz. Quran tak reti lagi. Dah nak lock lagu tu. Siapa nak tolong kita? Maka yang akan tolong kita ialah qiraatul Quran, tilawatul Quran. Yang saya sebut sebelum daripada ini, belajarlah Quran walaupun kita ni tua. Jangan malu. Jangan malu dalam melakukan benda yang baik. Patutnya kita malu. Tak malu apa? Malu nak jumpa Tuhan dalam keadaan mulut kita tak reti baca Quran. Makan nasi Tuhan bagi. Minum air Tuhan bagi. Makan lembu Tuhan bagi. Makan kambing Tuhan bagi. Makan buah Tuhan bagi. Tiba-tiba mulut hodok makan rezeki Tuhan ni tak boleh untuk baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada tu imam. Tu imam boleh ajar baca Quran. Ke macam mana haji? Boleh ke tak? Boleh je. Kalau tu imam tak boleh ajar, neraka tempat tu imam ni. Tapi tu imam kita alhamdulillah boleh haji tak? Orang yang dalam keadaan gelak gelita, buta hatinya, buta matanya, nak nitah jalan, takkan nak duduk seribut kereta ni, dia ni buta mata, pekak lagi. Kita yang jelek bermakna kita yang kena bimbing dia nitah jalan ni. Tidak kena langgar kereta, dia langgar lori. Itulah ibaratnya orang yang tak reti baca Quran. Dah kita orang reti Quran, maka kita bimbing dia supaya dia selamat sampai je berang. Dah gua ni Ustaz, nak ambil bayar orang ke tak? Kini banyak orang tanya ni, dah ajar nak ambil bayar orang ke tak? Wajib. Bila wajib ni, la yajuz. Orang yang tahu dalam keadaan orang tu jahil, jatuh-jatuh nak nitah jalan. Orang ni buta, orang ni pekak, nak nitah jalan kereta, duk kiri kanan, lori, bah. Nak tunggu dia bayar baru kita nak bawa dia. Sedangkan nak beri bantuan ketika itu wajib. Bimbing. Lepas tu kita tolong dah ajar mengaji Quran, baca Quran. Ada orang nak bagi sumbangan, alhamdulillah, rizqu minallah. Cuma jangan biar kita mati dalam keadaan tak erti Quran. Pasal ini yang akan temang kita dalam kubur.
Kerana itu Allah Ta'ala sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita ni tuju satu negeri, satu kawasan, kawasan tu tak ada manfaat anak yang ramai ataupun harta yang banyak. Yang manfaat kita duduk ketika itu ialah qalbun salim, hati yang beramal dengan Islam, hati yang redha dengan Islam. Tuan-tuan, saya sebut banyak masjid supaya nak suruh kita ni ingat dan faham. Minggu sudah salah seorang di antara orang yang kaya di dunia, Syekh Khalifah Zaid An-Nahyan, Presiden Daulah Imarah Muttahidah, Presiden Kerajaan Emirates. Orang pergi Mekah kan dia naik kapal terbang Emirates, ya tak tu? Presiden Kerajaan Emirates almarhum Syekh Khalifah Zaid An-Nahyan, yang buat bangunan tertinggi di dunia, bangunan hak ada atas dunia hari ni, hak paling tinggi bangunan dia, Burj Khalifah di Dubai. Bangunan tu pun beri nama bangunan, nama dia Burj Khalifah, nama dia Syekh Khalifah Zaid An-Nahyan, bangunan tertinggi di dunia. Dia meninggal dunia minggu sudah. Berapa harta dia ada? 18 bilion US yang tidak dibelanjakan. Haji, 18 bilion kali 4.4 berapa? Duit Malaysia lah ni 4.4. Tu 18 bilion USD. Tu telefon cerdik ada tu. Berapa? Kita suruh kira tu, bukan nak bagi dak, nak tahu pitih dia ni. Berapa? 79.2 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan, bilion-bilion ni masuk dia 1,000 juta. Kalau dia belanja setahun, pada sebulan sejuta, ataupun setahun sejuta, 1,000 tahun dah habis lagi. Ni 70 berapa? 79 bilion. Mana pergi duit ni? Tuang dia dah mati, masuk dalam kubur yang sempit tengah padang pasir. Apa duit ini boleh buat untuk orang dia, untuk tuang dia? Tak boleh buat apa dah. Ni harta ni dah jadi harta orang dah. Tuang dia duduk dalam tanah, dalam kubur yang sempit tengah padang pasir. Kubur dia tuan-tuan, keranda tak ada, batu nesang tak ada. Kalau kita ni macam kambuh bodoh-bodoh macam tu, ni kubur orang Arab. 18 bilion. Dia mempunyai takungan minyak lebih kurang 98 bilion barrel. Saya sebut 98 bilion barrel. Hari ini harga minyak lebih kurang 151 barrel. Kali berapa? Kali ustaz ni 98 bilion barrel. Satu barrel RM120 US dollar. Pasal tu minyak RM4.30 around 97. Sedap saya ustaz ni. Kira pitih orang je. Mana dia RM1.20 tadi, apa dia? $120 kena convert dulu kali 4.4 dulu. Tak ada angka dalam komputer, tak ada. No, dalam telefon hak cerdik pun tak boleh nak kira tuan-tuan. Hak ni hak tak belanja lagi. Mana pergi harta ini? Tak pergi manfaat kepada ahli.
Ruginya manusia yang mempunyai harta yang banyak, tiba-tiba harta yang banyak tak memberi manfaat kepada kita, tak kala kita dimasukkan ke dalam kubur. Betul tak? Oh, masa hidup ni tengok buku akaun, wah, akulah hak paling kaya sekali. Kalau kapur gong ni, subhanallah. Pergi sembahyang Jumaat, tu imam pun umur ada jemaah sekian, kita memerlukan dana untuk tukar kapek masjid kita ni. Nampak kapek kita ni macam tak berapa baru dah, maka kita perlukan lebih kurang 80,000 untuk tukar baru. Ya kedok tahu ni, macam tolong umum pula. 80,000 nak tukar kapek baru. Dia dalam akaun dia, Allah, berjuta-juta ni. Dengar orang duk umum nak 80,000 je. Debos selalu dah. Takut orang minta dengan dia. Ada macam cikgu sekolah, tempat cikgu Muni ngajar tu, bila umum saja nak minta dana, haji bakhil debos dah. Walah bukan nak minta dengan dia lagi ni, mari dah debor ni. Siapa yang halang tuan-tuan? Iblis. Iblis bisik, dia kata kalau mu beri ni harta mu susuk ni, harta mu kau sikit ni, Iblis. Pasal Iblis tambah anak Adam ini menjadi makhluk yang Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala redha. Sedangkan Allah Ta'ala dan hadis Nabi mengatakan, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membina rumah Allah, tak kira lah bina tiang ke, bina kapek ke, bina dinding ke, apa saja yang berkaitan dengan rumah Allah diimarahkan. Orang ni Allah Ta'ala akan bina rumahnya dalam syurga. Agak-agak Iblis setuju ke tak kita ni masuk syurga? Iblis setuju tak kita ni masuk syurga? Apa saja benda amalan yang boleh bawa syurga, Iblis akan sekat. Kalau berkaitan dengan harta, Iblis kata kalau mu tak beri pun ada kat orang lain beri. Iblis kata. Akhirnya kita ni tahu, kita nak semayang sunat lepas pada maghrib, Iblis mari bisik, semayang maghrib tadi Tuhan terima, dah tak payahlah solat sunat ni. Kita pun tu balik selalu. Nampak? Saya dok cerita kat sini ni, cerita sejik lah, sediknya alhamdulillah semayang sunat belaka. Nak cerita pasal apa? Pasal Iblis dia bisik kepada kita supaya kita kenyang dengan amal soleh, kerana nak halang kita menjadi ahli syurga ni, kerja Iblis. Dalam keadaan kita tak sedar, tak sedar kita ni. Orang duduk mengaji Quran, Iblis kata tak sah. Kayak pergi musakut Quran, malu mu. Kita duduk halaqah Quran kan? Kita memang duduk kerti Quran, berasa nak pergi ni. Iblis mari bisik. Kayak pergi orang kata kamu kokak. Malu mu. Tak jadi tuan-tuan. Sedangkan orang yang mengaji Quran, Aisyah kata, man qara'al Quran, siapa yang baca Quran, tiba-tiba dia bacaannya kokak, sakut sokmo, tak lacur bacaannya. Ya. Maka orang yang baca Quran dan bacaannya tak lacur, kokak, sakut, maka Aisyah kata dia dapat 2 pahala. Kita bila mari baca kokak, malu rasa tak? Malu. Malang tu je lah kita tadarus Quran, esok tak mari dah. Sedangkan orang baca Quran kokak, dia dapat 2 pahala. Yang pertama, dia berusaha baca Quran. Yang kedua, dia baca Quran.
Yang kedua, dia berusaha baca Quran. Walaupun dia ni kokak-kokak, dia usaha, dia dapat 2 pahala. Ini. Jadi 3 perkara lepas orang tu mati atau kubur, Nabi kata dia akan dihantar oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluh wa amaluh. Ahli keluarga dia hantar, harta dia hantar, amal dia pun hantar. 2 daripada 3 ni akan balik. Keluarga balik. Lepas seminggu, anak pun tanya, harta ayah banyak mana hok tinggal? Hari pertama kamai menangis ni, merah hidung-hidung ni, sedihnya mati ayah. Orang nak tandang ayah, jangan lagi, hamba dok sapa lagi, baru sapa gambang ni, tunggu ke biar sapa. Nak tengoknya muka ayah ni. Tak sampai seminggu ayah mati, nak balik Kuala Lumpur pula, dah guna harta ayah ni. Habis harta. Habis ayah ni, ayah khalas. Kerana itu pastikan harta yang kita miliki, yang ada hari ini, dibelanjakan sebelum daripada kita mati. Hak kita belanja pada kebaikan, itulah harta kita. Hak tak belanja lagi, bukan harta kita. Bukan harta kita. Ada belanja bukan harta kita. Harta kita ialah hak kita belanja dah. Hak tak belanja bukan harta kita. Pastikan harta kita ini bawa kita ke syurga. Ini kadang-kadang sayang nak belanja, Allahu Akbar. Dan nak sipang ke mana? Nak sipang ke mana? Oh, saya ustaz, saya nak buat rumah besar. Gamar orang sipang harta nak buat rumah besar. Sedangkan rumah besar dia buat, dia akan tinggal ke dia bawa? Dia akan tinggal bawa? Tinggal. Hari ni biar kita fikir secara cerdik, kita nak besar rumah kita selepas daripada mati. Bagaimana duit yang kita miliki, kita nak besar rumah kita lepas kita mati. Lagu mana kita nak besar kubur kita, maksud dia. Every single cent, setiap pitis, setiap sen hak kita ada, lagu mana supaya duit ini bila kita mati dia akan besar kubur kita. Kalau kubur kita gelap, dia akan menerangi kubur kita. Lagu mana? Satu hari saya sedepuk pergi baca majlis Yasin. Bila saya pergi majlis Yasin, adalah orang duk kiri kanan saya ni, orang kaya belaka ni, buat majlis Yasin. Baru baca Yasin. Bila baca Yasin, dia duduk tepi saya, baca Yasin, tapi suara duk tubik. Lepas habis dah baca Yasin, saya pun pegang dia. Orang lain balik, pegang dia. Saya kata, Haji kerti dok baca Yasin ni. Dia dok pergi haji lagi, apa kita panggil Haji. Haji, pergi lagi, apa ndak? Pak kerti dok baca Yasin ni. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf. Sebenarnya saya dok kenal. Bahasa kita kan, dok ngena Quran. Yasin ni tak kerti baca. Apatah lagi nak suruh baca Baqarah, nak baca Al-Mulk, nak baca Kahfi. Sesak barak. Saya kata, tak boleh lagu ni Haji. You have already have a lot of money ni, please spend. PT banyak Haji, tak boleh lagu ni. PT banyak ni, gaji dia besar. PT banyak. Kata guna duit itu cari tok guru. Panggil tok guru tu, mari ajar rumah walaupun baca qiraat satu qiraat tu qiraat iqra satu. Ba ta 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 ba ta ba apa dia? Ba ta ta ba ta taba'a. Biarlah iqra satu. Asalkan kesudahan boleh baca Quran. Panggil orang mari rumah.
Oh, dia kata, ustaz, saya tak nampak selama ni. Rugi tuan-tuan. Orang yang mati lagu mana dia nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kalau Quran ni tak ada di mulut dia. Siapa yang nak baca Quran, yang larat baca Quran, kubur kita tiap-tiap hari, anak kita hari pertama pergi, hari kedua pergi, hari ketiga pun pergi, itu pun baca 3 kul, lepas tu berdoa. Kau kerja kau lupa lah, lepas tu balik. Biar tiap-tiap hari huruf-huruf Quran, kalimah-kalimah Quran, surah-surah Quran, juzuk-juzuk Quran ada dalam dada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Ada seorang sahabat saya cerita, dia kerja di Pengerang. Masa tu ada projek Petronas di Pengerang yang melibatkan berapa kampung. Dia ada pak kawasan perkuburan juga terpaksa digali. Pindah mayat pasal pindah ke kubur lain, buat kubur baru. Jadi kubur-kubur lama ni gali semula. Dia kata, ustaz, dalam duk gali kubur ni ada 2 kubur yang jenazahnya masih lagi dalam keadaan biasa. Ada 2. Satu kubur lelaki, satu kubur perempuan. Seolah-olah dia baru tanam, sedangkan dia mati berpuluh tahun. Masya Allah. Dia kata hak lelaki ialah imam masjid. Tu imam masjid yang ditanam, seolah-olah baru ditanam, sedangkan dia mati lebih daripada 30 tahun. Bayangkan. Yang duduk baca Quran, sama baca Quran, lambat subuh baca Quran, sebelum subuh baca Quran, lepas subuh baca Quran. Yang hidupnya dengan Quran. Sehingga makhluk yang berupa tanah, cacing, ulat yang duduk dalam kubur malu untuk menyentuh jasadnya. Bayangkan. Malu tuan-tuan, cacing, tanah nak pergi dekat dia malu. Hak seorang lagi ialah seorang perempuan yang mati beranak. Dia anak kembar. Ada seorang anak yang mati sekali dengan dia, yang seorang lagi hidup. Dipanggil anak dia hidup, umur 20 lebih. Bukan aneh dia, 20 tahun lebih dah mati ni, Allah Ta'ala hidup. Nak cerita kepada kita tuan-tuan, dia mesti ada satu sahabat kita mati tahun 80-an. Hari ni kalau tuan-tuan pergi ke kubur dia hari ni, jasad dia baru mati kemarin, sedang dia mati tahun 80-an. Seorang budak kedok yang hafal Quran. Ini hebatnya Al-Quranul Karim. Ni kita ni tak minat Quran, jadi ini bekalan kita. Wa yabqa ma'wahid, dan inilah yang akan temang kita dalam kubur, sehinggalah Allah Ta'ala wa idzal quburu bu'thirat, yang inilah yang akan temang kita tak kala kubur kita dibuka oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi orang yang hidup malamnya dengan Lailatul, bukan Lailatul Qadar, dengan qiyamul lail. Semua benda-benda hak susah belaka ni qiyamul lail. Allah Ta'ala kata wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik, masa bulan Ramadan kita bangun sahur pukul berapa? Haji pukul berapa je bangun sahur? 4:30. 4:30 bangun sahur. Makan apa? Makan nasi ah. Mana kita boleh bangun bulan Ramadan 4:30 boleh tu aja. Oh, 4:30 boleh bangun, 4:30 boleh bangun, 4:30 boleh bangun, automatik bulan Ramadan. Habis Ramadan mudah dah nak bangun? Tak pasal apa
kita tak boleh nak bangun 4.30, pukul 5 bangun macam biasa seperti mana bulan Ramadan. Pasal kita bangun tadi ada benda boleh makan. Allah Ta'ala tawarkan wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang boleh bangun bertahajud walaupun rakaatain, 2 rakaat saja, dia bangun malam 2 rakaat saja dia berdirikan, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dengan 2 rakaat tadi Allah Ta'ala bangkitkan kamu di padang mahsyar dalam keadaan kamu disanjung, dipuji oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, tuan-tuan, cuba bayangkan kita mari dekat jamuan raya ke jamuan apa, kita sapa saja orang pun sambut, oh VIP, macam mana perasaan kita je? Orang lain duduk beratur, kita mari tak payah beratur, orang terik kita terus duduk dekat meja bulat, ada dom, orang tolong akak ni letak pulak ni, takut neleh ni, mulia tak? Oh kita, orang lain duk beratur nak dapat ayam golek, ayam pusing, kambing bakar, kita duk semua buka je, ada dah kambing bakar, tak payah beratur. Pasal apa? Pasal kita adalah very very important person. Oh ni very very important person, VVIP. VVIP tuan-tuan. Acuh kita nak buka, nak cek benda, ambil air, orang pun bagi, cik jangan. Dia pun letak air sirah. Wah. Orang lain dia beratur. Kita orang tanya tolong letak. Pasal apa? Pasal kita korbankan masa kita di waktu pagi, bangun untuk rokok dan sujud kepada Allah, maka Allah Ta'ala bagi balasan yang layak selepas daripada kita mati. Allah Ta'ala main politik ke tuan-tuan? Tuan-tuan, kita percaya tak ke Tuhan ni? Percaya ke tak? Ha? Kalau ahli politik tak boleh percaya. Kadang-kadang jadi kemping pilihan raya je. Tapi Tuhan ni bukan kemping nak suruh sujud dia, nak suruh rokok padanya, bukan. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, pasti dan pasti Allah Ta'ala laksanakan. Kenapa? Inna Allah la yukhlifu mi'ad. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Apa yang Allah Ta'ala sebut, pasti Allah Ta'ala buat. Fa'alu lima yurid. Kalau Allah Ta'ala kata orang yang bangun qiyamul lail, mereka akan dibangkitkan dengan penuh kemuliaan, pasti orang ini akan dibangkit dengan penuh kemuliaan. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tuhan kata orang yang belanja pada jalan Allah dengan sedekah, dengan tabarru'at, dengan wakaf, harta dia belanja pada jalan Allah, Tuhan kata aku akan gandakan hartanya sehingga 700 kali ganda. Macam orang yang tanam 7 biji benih yang akhirnya menunjukkan setiap biji benih tadi 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100. Apakah cukup dengan 700? Tak, Tuhan kata wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh ganda lebih daripada 700 lagi. Kalaulah Allah Ta'ala tak ganda dengan benda yang sama, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada balak yang boleh jadi balak itu belanjanya sama dengan 700 kali ganda. Ada satu cerita tuan-tuan. Cerita ni orang lomba kereta. Orang lomba kereta. Tengah-tengah dia lomba kereta, orang muda lomba kereta. Bila sampai dekat satu traffic light,
api merah. Lah ni kalau api merah orang jual buah. Ya tak tu? Dulu ni kisah dia masa tu orang dok jual buah lagi. Maka orang miskin dia mari masa lampu merah, dia mari minta sedekah. Kereta orang muda tengah lomba ni. Lalu ketika tu orang miskin ni mari minta sedekah. Dah molek dia pergi ke kereta yang pertama, lampu hijau. Lampu hijau dah. Kereta pertama ni pergi selalu. Kereta kedua tadi dia tunggu orang ni mari. Warna hijau dia tak pergi. Kawan dia mau. Layang apa? Kata kita lewat dah ni. Kalau lomba lah. Orang ni terus pergi. Orang ni dia keluar peti RM5. Dia beri ke orang miskin minta tadi. Lepas dia beri baru dia pergi. Bila dia pergi dekat satu selekoh siapa tengok kawang dia hok pecuk tadi, kereta terlikuk. Kereta terlikuk. Hak yang kedua hak bagi RM5 menangis. Menangis bukan kereta terlikuk tadi. Dia kata Allah Taala selamatkan saya kerana sebab RM5. Kita kadang-kadang tak tahu bagaimana perancangan Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala rancang dalam kehidupan kita ni macam-macam. Ada kadang tinggal barang, kerana kita orang soleh tinggal barang. Orang lain bertolak semua dah. Tiba-tiba orang bertolak habis jatuh gaul. Kita ni Allah Ta'ala selamatkan kerana sebab tinggal barang ni. Masya Allah. Ini hasil daripada mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kerana itu tuan-tuan, kalau boleh tiap-tiap hari jangan lepas untuk kita berinfak RM1 sehari. Jangan lepas hari kita berlalu tanpa kita berinfak. Jangan. Tanpa pergi ke masjid gong, infak kat lain. Tapi apa yang saya nak pesan, jangan lepaskan satu hari tanpa melakukan infak. Orang yang infak tubuh dia sihat. Orang yang sentiasa berinfak tubuh dia sihat. Allah Ta'ala jaga kesihatan tubuh badan. Percayalah. Hati dia tenang. Orang sering berinfak, hati dia tenang. Allah Ta'ala jauhkan daripada penyakit dan musibah hidup dia. Jadi mudah-mudahan amalan-amalan inilah yang akan temang kita tak kala kita dibangkitkan di padang mahsyar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka anna. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.